Yo! What? You don't have a reflection in the mirror! Oh my god! Oh, here's a chair. Dude, I just want to break this box right now. I just want to break this box. Alright guys, I can't take it anymore. I need to know why this thing is beeping. Okay, the wax is broken. It smells really good. Why do all these boxes that I open gotta smell like shit? Yeah, that. I'm out of here. Hello, what's up you guys? Assalamualaikum semua orang. Apa kabar kamu semua hari ini? Kepada kamu yang baru dengan channel aku ni, selamat datang. Nama aku Syafiq. So guys, sekarang ni kita punya negara ni kan, kes COVID semakin hari semakin meningkat. Satu hari kes boleh cecah sampai 3,000 kes. So kepada kamu yang di luar sana, kepada kamu yang banyak urusan di luar, jaga diri kamu, ikut SOP, jaga kamu punya jarak. Alright. Anyway, hari ini aku akan cerita pasal The Big Box. Kepada kamu yang baru dengar The Big Box ni, secara ringkasnya guys, The Big Box ni di dalam dia ada satu jin ataupun satu semangat yang kena simpan di dalam tu. Jin ataupun roh tu kena panggil The Big. Jadi bila dia kena kasih masuk dalam kotak tu, jadilah The Big Box. Cerita The Big Box ni sebenarnya bukan baru. Kalau kamu cuba cari di YouTube kan, banyak channel-channel luar negara yang buat konten pasal ni. Apa yang menarik pasal The Big Box tu kan guys, bila YouTuber ni dorang pergi buka tu kotak, lepas tu banyak kejadian-kejadian pelik yang jadi dengan dorang. Apa yang bikin menarik lagi pasal video-video tu kan, tiap kejadian pelik yang jadi dengan dorang tu, dorang dapat record. So I guess that explains why I heard the cabinets moving by themselves. I'm gonna turn some lights on real quick. Come on. So scene tu dia nampak macam kejadian real life. The Big Box dia mula viral di Malaysia kan, bila ada satu YouTuber kita ni pergi unbox tu kotak. Pendek cerita, apa yang terjadi sama dia selepas dia buka tu kotak sama macam YouTuber yang pernah buka kotak tu. Dia dapat kotak yang serupa, isi dalam kotak pun hampir sama. Dorang pergi buka kotak-kotak ni sebab dorang tak percaya cerita di sebalik kotak tu. So dalam video aku ni kan guys, aku bukan mau cakap pasal kotak ataupun kejadian yang berlaku dengan dorang tu betul ataupun tidak. Aku akan cerita pasal asal-usul kotak tu dan macam mana kotak tu boleh wujud. So let's go. Kotak tu kena tahu oleh ramai orang masa kotak tu kena jual di eBay. Lepas tu ada kisah di sebalik kotak tu. Kisah tu kena tulis oleh Kevin Menis. Siapa Kevin Menis ni? Kevin Menis ni dia seorang pelakon, dia seorang producer, juga seorang penulis. Dan dia profesional dalam bidang perdagangan. Dia ada kedai antik dan perabot di Portland. Istilah The Big Box juga diciptakan oleh Kevin Menis. So cerita tu mula pada tahun 2001 masa dia beli kotak tu di penjualan harta tanah. So bila Kevin Menis dapat kotak tu kan, cucu kepada pemilik kotak tu kasih tahu yang kotak tu nenek dia yang punya. So nenek dia ni bernama Havale. Havale ni ialah seorang Yahudi dan dia ialah mangsa kepada kejadian Holocaust. Kejadian Holocaust ni kan guys ialah masa Jerman dia pergi bunuh beramai-ramai ni puak Yahudi. So Havale ni survive, dia lari pergi Spanyol. Di situ dia beli kotak tu sebelum dia berhijrah ke Amerika Syarikat. So tempat terakhir Havale ni tinggal di Amerika Syarikat dan kalau tak silap dia mati
pada umur 103 tahun. Bila Kevin Menes tahu kotak tu macam harta pusaka untuk keluarga Havaley ni kan, dia mau kasih balik, tapi cucu Havaley itu tidak mau kotak tu. Dia cakap dia tidak mau kotak tu sebab kotak tu lama sudah tersimpan di bilik jahit nenek dia. Lepas tu dorang tak pernah buka sebab dalam tu ada roh jahat ataupun dibik. So pemilik baru untuk kotak tu Kevin Menes lah kan. Jadi dia pergi buka tu kotak. Dia tak kasih tahu dia buka di mana, tapi dia kasih tahu dia buka. Lepas tu bila dia buka tu, dia jumpa beberapa barang dalam tu. Ada duit shilling, ada bunga, ada prayer stone, ada ni piala kecil, ada tempat simpan lilin yang kaki dia bentuk macam sotong. Kotak tu kan guys, dia ada 2 pintu di atas, lepas tu ada 1 laci di bawah. Jadi bila buka kotak tu kan, tarik laci yang di bawah ni, lepas tu pintu yang di atas pun terikut buka. Maksud dia tarik ni semua terbuka. So pengalaman buruk Kevin Menes ni mula lepas dia buka kotak tu. Apa yang dia alami ni, dia mimpi ngeri bersambung-sambung. Lepas tu orang yang pegang kotak tu pun kena mimpi yang sama. Orang yang datang stay di rumah dia pun, masa kotak tu ada di rumah tu pun kena benda yang sama. Yang paling aku nak bully brand ni kan, lepas kejadian tu semua, bully pula dia kasih hadiah kotak tu sama mama dia. Happy birthday, Mom. And he said, this is an unusual present for you. Jadi apa yang jadi sama mamak dia ni, bila mamak dia dapat kotak tu, mamak dia pergi buka hari yang sama. Lepas tu mamak dia terus kena stroke. Mom, I was frozen. I couldn't leave. Okay, habis cerita bahagian Kevin dengan dia punya keluarga ni kan, orang yang terakhir lelong kotak tu di eBay ialah seorang pelajar dari Truman State University. Masa dia jadi pemilik kotak tu kan, macam-macam juga yang jadi dengan dia. Dia punya lampu rumah terbakar, dia punya rambut gugur. Jadi semua tu dia ada tulis dalam dia punya blog. So ada satu orang ni nama dia Jason Hexton. Dia ni pengarah Museum Perubatan. Dia pergi follow blog student tu tadi. Bila student tu cakap dia mau pergi buang sudah tu kotak, si Jason ni dia pergi beli tu kotak. So masa kotak tu sama si Jason, sama juga perkara yang buruk juga berlaku dengan si Jason ni. Tapi yang kena sama dia ni lebih kepada sakit-sakit lah. Dia rasa sakit kepala, dia gatal-gatal, batuk berdarah, apa semua ni kan. So apa yang dia buat, dia pergi jumpa satu orang yang arif dengan agama Yahudi ni. Dia minta tolong untuk simpan dibik tu dalam kotak tu balik. So bila diorang berjaya simpan dibik tu dalam kotak tu balik, si Jason ni dia pergi simpan kotak tu di tempat rahsia yang dia sejak yang tahu. Tak lama lepas tu dia pergi sumbang kotak tu sama si Zak Bagans. Zak Bagans ni dia daripada Ghost Adventure. Lepas tu Zak Bagans ni dia pergi pamer kotak tu di museum. So cerita bertukar-tukar pemilik ni kan, dia habis di situ. So dalam satu sesi temu ramah, ada satu orang daripada penyelidikan psikologi ni kan, dia cakap yang kalau pemilik kotak ni dia akan merasa perkara buruk akan jadi dengan dia masa dia ada kotak tu. Jadi perkara buruk ni jadilah sama dia. Tapi kalau pemilik kotak tu dia macam tidak beranggapan apa-apa, ataupun dia tidak rasa dia macam kena sumpahan ke apa, tiada juga yang berlaku sama pemilik kotak tu. So apa yang berlaku semua ni, dia ikut macam mana anggapan pemilik kotak tu. Alright guys, aku rasa aku macam review satu movie. Apa yang aku cerita tadi tu kisah yang kena tulis oleh Kevin Menes. Video tu lah yang buat YouTuber pergi buat video yang dorang pergi buka tu kotak, sebab dorang tak percaya yang bila buka kotak tu akan jadi perkara-perkara pelik tadi tu kan. Tapi apa yang dorang cuba sampaikan dalam video dorang, cerita tu macam real. Ada macam benda putih-putih lah dekat sini. Dorang buka je kotak tu, terus dorang macam kena ganggu, dorang macam kena rasuk, kena ganggu sana sini kan. Jadi benda tu seakan-akan real. What the is that noise? Okay, masih tua. Oh my god! Oh my god! So Kevin Menes ni dia ada buat satu tweet pada tahun 2015. Dalam tu dia cakap yang dia adalah pencipta asal kisah The Big Box ni. Kamu boleh pause sekejap kalau kamu mau baca lah. Cerita dia tu juga jadi inspirasi kepada satu filem, The Possession, pada tahun 2012. Kepada kamu yang belum tengok filem tu kan, cerita dalam filem tu lebih kurang sama macam kisah yang Kevin tulis. Dalam filem tu ada satu orang budak yang pergi beli satu kotak, lepas tu dia obses dengan kotak tu. Can't you hear me yelling for you? Breakfast is ready.
pada awal cerita tu mama dengan bapak perempuan tu ndak anggap benda tu macam satu masalah lah. Sampailah satu tahap yang budak perempuan tu nampak ndak stabil, sudah di situlah baru mama bapak dia tahu yang anak perempuan dorang ni kena kacau oleh satu kekuatan jahat. Ndak lama lepas tu barulah dorang tahu yang dalam kotak tu ada Dybbuk, dan Dybbuk tu merasuk anak perempuan dorang. You let my daughter go! Take me! You take me instead! So alright guys, apa yang aku cerita semua tadi tu kan, semua tu aku jumpa di internet dan aku kasih sampai dengan kamu seringkas-ringkasnya. Sebab kalau aku nak kasih ringkas, mungkin apa yang aku cakap ni mungkin boleh sampai 1-2 jam. Apa yang aku boleh cakap, kisah The Big Box ni memang dicipta oleh Kevin Menis. Apa yang terjadi dalam video YouTuber yang pergi buka kotak tu kan, pada aku anggap benda tu sebagai satu hiburan saja. Kalau mau cakap video tu betul ataupun tidak, aku rasa mungkin banyak lagi perkara lain yang bagus kita fikir. Nasihat aku kepada kamu di luar sana, kepada content creator ataupun kamu yang baru mau cuba buat video macam ni kan, kamu tak perlulah buat konten yang buka kotak berhantu apa semua ni kan, benda-benda yang akan menyusahkan kamu kemudian hari. Andai kata satu masa kamu kehabisan idea untuk buat video apa kan, aku rasa mungkin kamu boleh cuba share apa kebolehan yang kamu ada, apa kepakaran yang kamu ada. Sebab aku rasa tiap orang lain dia punya lain kebolehan yang dia ada. So aku rasa kalau kamu share kamu punya kebolehan kepada orang lain, benda tu boleh jadi manfaat kepada orang-orang di luar sana. So guys, sebenarnya aku risau betul buat video yang panjang-panjang ni kan. Sekarang pun sudah 10 minit. Sebab aku risau kamu boring. Tapi kepada kamu yang dapat tengok sampai habis video aku ni, terima kasih banyak. Macam biasa, kalau kamu suka dengan video aku ni, jangan lupa untuk tekan like. Kalau kamu berminat untuk follow konten yang macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih banyak. I love you guys. Sekarang ni aku tengok video ada YouTuber Malaysia, bukan Prince Smith, ada satu orang lagi yang unbox di Big Box tu. Terus aku punya PC ni jadi gila. Dia scroll sendiri, aku tak pegang apa-apa pun.